membicarakan tentang agenda pemertabakan Islam raja dan bangsa Melayu. Jadi dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali untuk menyampaikan ceramah. Dengan segala hormatnya, saya persilakan. Dia kata, Syekh Ismail Mina mengatakan, saya mengambil keputusan untuk meninggalkan beliau kerana pahaman pluralisme boleh membawa kepada kekufuran. Dia berkata, setelah sekian lama dia berkawan daripada awal hingga akhir, dia mengambil keputusan untuk meninggalkan sipolan itu. Siapa sipolan itu? Kepala Ketapi itu. Pasal apa? Kepala Ketapi bawa satu agama yang asing kepada tuan-tuan, yang asing kepada saya. Namanya religious pluralism yang pertama. Yang kedua ialah yang dipanggil Islam liberal. Religious pluralism, sebagaimana yang Ustaz sebutkan, saya nak ulas 1 minit saja. Pertama, menganggap semua agama itu sama saja. Sama, sebarih, sama. Tak ada agama samawi, agama yang diturunkan daripada langit, berwahyu, tak ada. Sama dengan agama bikinan manusia. Bertentangan dengan tuan-tuan baca, saya baca. Apa yang tuan-tuan baca, saya baca? Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah satu saja di sisi Allah yang diterima oleh Allah. Agama itu ialah Islam. Pahaman ini bertentangan pula dengan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tak ada lagi yang boleh menyayangi ketinggian Islam itu. Islam itu tinggi. Kalau ada puncak dalam dunia ini lebih daripada gunung Himalaya. Kalau ada puncak lebih daripada bangunan yang tertinggi yang sedang dibina di negeri China, yang sedang dibina di Taiwan, yang ada di Dubai, yang ada di negara Arab sebagainya. Islam itu jauh lebih tinggi daripada itu. Hatta Islam itu menyentuh pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Manalah kepala Ketapi nak samakan agama ini sama. Itu sebab Syekh Ismail Mina mengatakan dia malam besok saya sebutkan siapa dia kepala Ketapi, siapa dia. Malam ini saya hold dulu. Dia terutama semasa di luar negara sentiasa menyatakan tidak akan melaksanakan syariat Islam apabila berkuasa. Dia, siapa dia? Dia telah menyatakan di beberapa tempat, terutama di luar negara, kalau dia berkuasa dapat Putrajaya, dia tidak akan melaksanakan syariat Islam. Sama tak dengan Karl Pasing? Sama tak dengan Karl Pasing? Sama tak dengan Lim Guan Eng? Sama. Saudara-saudara, saya ingin menyebutkan persamaan ini. Ustaz Hafiz dah sebut, tapi saya nak refresh the mind of the people of Sungai Aceh. Saya nak refresh apa kata Karl Pasing. Saya quote, Karl Pasing kata, Malaysia will only be an Islamic state over my dead body. Malaysia hanya akan jadi negara Islam setelah aku mampu engkau langkah mayat aku dulu. Maknanya tak ada ruang sikit pun, tak ada lubang aperture sikit pun
Tak ada tingkap sikit pun, tak ada pintu sikit pun. Tapi orang Sungai Aceh boleh sokong mereka ni. Lagu mana orang kau Sungai Aceh boleh sokong mereka? Saya tahu yang duduk di depan ni pernah memangkah mereka ni. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu apa kata, tidak silap saya dalam petikan-petikan ini terdiri daripada Setiausaha Agung DAP. Dia kata, we are a party of principles and leaders of principles. Ini dia kata. So those leaders who say that after taking over Putrajaya, they will implement hudud and set up an Islamic state. Apa dia kata lagi? No way. Saudara, saya nak bagi tahu, ini ikrar, ini kenyataan yang dilapor satu dunia. Ini kenyataan yang merupakan prinsip perjuangan sebuah parti. Ini merupakan satu janji kepada teman-teman yang tinggal di kampung Sungai Udang Besar, bahawa sekali-kali mereka tidak akan melaksanakan Islam dalam apa bentuk, dalam apa keadaan, dalam apa masa, dalam apa tempat. Perkataan yang digunakan, no way. Faham ke tak? Faham ke tak? Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, hari ini saya bersama dengan teman-teman, kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat setiap malam. Balik rumah sampai pukul 5 pagi, pukul 6 pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Tak dan nak otek-otek kaki isteri, tak dan. Kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Kita pergi Rompin, kita pergi Pulau Tioman, kita pergi Langkawi, kita pergi Kangak, kita pergi Arau, kita pergi Bakri Muar, kita pergi Bukit Gantang, kita pergi, Masya Allah tuan-tuan, namakan di mana? Felda-felda sampai kami pergi tuan-tuan. Nun Felda Jengke, Felda 1 sampai Felda 24, termasuk Felda yang tidak ada jengke di kawasan guguran jengke, punya jauh daripada Kuala Lumpur dekat 5 jam. Namanya Felda Padang Piul. Tara nak sampai itu kita jumpa dah macam-macam padang kita jumpa. Padang bola jumpa, padang tenis bola jumpa, padang golf jumpa, padang badminton jumpa, padang mainan kanak-kanak jumpa. Hak Piul tu tak jumpa-jumpa lagi. Tuan-tuan nak tahu kita pergi, namanya di Bandar Pusat Jengka. Kemah lagu ni, kemah lagu tu tuan-tuan, Sungai Aceh boh sana-sana 3, sini 3, 6 kemah. Depa boh 40 kemah. Datuk Rashid 40 kemah. 40 kemah. Penuh tiap-tiap satu kemah. Depa mai sampai 70-80 kilometer. Sini agaknya teman-teman daripada kampung Sungai Tok Tuntung pun tak mai. Jauh ke kampung Tok Tuntung? Tak jauh. Lagu mana mereka nak mai? Pasir. Tak ada kail rentang mereka buang.
Poster-poster depa koyak, depa bakar. Apa masalahnya Hasan Ali nak datang? Ustaz Hafiz nak datang, tuan-tuan dengar cerita dia tadi. Apa masalahnya? Saya nak tanya teman-teman PKR, apa salahnya? Kita nak cerita basicnya 3 perkara. Apa dia? Islam, Melayu, institusi raja. Bagi tahu saya yang mana yang tak betul. Tapi pasal apa? Dia duk reban segala kain kentang kita. Daripada jolok jambu tak apa. Dan duk kait kain kentang tu pasal apa? Depa jahat. Depa jahat kenapa undi depa? Saudara-saudara, di mana-mana saya pergi jengka tuan-tuan dan puan. Saya dengan Ustaz Hasan Basri Muhammad. Lo ni nama dia naik mendadak naik. Saya pun kalah dengan dia tiap-tiap malam. Dia siang pun dia buat, malam pun dia buat. Saya malam saja, siang dak. Dia siang malam dia buat. Dia bersyarah bukan buat apa, dia bersyarah. Saudara, kita pergi di Jengka, saya kata tadi, pusat bandak Jengka yang 40 kemah tadi. Depa kait kita punya kain kentang, depa buh jalan raya, depa bariskan pemuda-pemuda, depa tepuk tangan tengok lori tuan-tuan, lalu atas gambar kita lori, depa tepuk lori, tayar lori, pijak, bukan pijak, tayar bukan pijak, apa dia? Gelek. Ya, betul. Inta kerja dalam bahasa kak? Gelek, depa tepuk. Awak lawang PKR jadi lagu tu. Setengah-tengahnya saya tengok lagu orang PEH. Kenapa orang PEH lagi lagu tu? Saya jadi naik presiden PEH. Saya bukan jadi hanya orang-orang. Saya naik presiden PAS. Presiden, timbalan presiden, naik presiden. Orang nombor 3 dalam PEH. Berapa tahun? 6 tahun jadi naik presiden. Naik presiden. Tuan-tuan ingat yang cakap yang syarah depan tuan-tuan ni Koman kak? Naik presiden PAS. Saya jadi Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor. Pesuruhjaya PAS dalam Negeri Selangor, orang nombor 1, orang pemimpin PAS nombor 1, 8 tahun berturut-turut. Saudara, saya dipecat. Barangkali tuan-tuan nak dengar sikit cerita tentang pecat ni. Bukan cerita hikmah dulu, nak cerita proses pecat tu. Saudara, saya dipecat dalam satu mesyuarat pada 8 hari bulan Januari 2012. Mesyuarat tak panggil saya bela diri. Syarat mana-mana disiplin dan takutan disiplin. Yang pertama, mesti ada pertuduhan. Hasan Ali sampai law ni masuk 3 bulan dah ni, tak ada pertuduhan. Apa dia pertuduhan? Hasan, hang pada waktu sekian ke sekian, tarikh sekian ke sekian, tempat sekian di sekian, hang sebut ni, perkataan ni hang sebut, baris perkataan ini hang sebut, perkataan-perkataan hang sebut ni bertentangan dengan perlembagaan PAS section sekian-sekian, maka hang telah melakukan segala kesalahan. Itu namanya pertuduhan. Sampai hari ini saya tak ada pertuduhan. Tak ada. Saya nak bagi tahu teman-teman kampung Udang Kecil, tak ada pertuduhan. Udang besar ada kan? Udang besar ada. Tapi kita makan tadi berbagi yang kecil. Sudahlah, tak ada pertuduhan. Hasan Ali tidak dibenarkan walau 1 saat, walau 1 minit untuk membela dirinya terhadap pertuduhan itu. Tuan-tuan bayang, zalim. Saya nak bagi tahu teman-teman PAS,
Teman-teman PAS, parti yang tuan-tuan sedang pikul sekarang ini zalim. Saya nak bagi tahu teman-teman PAS, kenapa Hasan Ali dipecat? Bukan kerana minum arak, bukan kerana berjudi, bukan kerana pergi rumah urut, bukan kerana dia terlibat dalam memberi kaunseling kepada isteri orang di hotel pukul 3 pagi. Tidak. Bukan kerana dia berzina. Tetapi Hasan Ali dipecat, wahai teman-teman PAS yang saya raikan malam ini. Hasan Ali dipecat kerana Hasan Ali mempertahankan ketiga-tiganya. Yang orang PAS tak mau. Hasan Ali pertahankan Islam. Orang PAS sudah mengeluarkan dalam prinsip perjuangannya negara Islam menjadi negara kebajikan. Takut dengan DAP, takut dengan PKR, takut menggunakan perkataan Islam. Bayang tuan-tuan, pasal apa takut nak menggunakan perkataan Islam? Kita parti Islam. Pada tahun 1982, di bawah pimpinan Tuan Guru Yusuf Rawa, telah memutuskan untuk meletakkan satu batu asas dalam PAS. Batu asas yang menyebabkan Hasan Ali balik daripada belajar luar negara, pilih PAS, pasal asas yang kedua ini. Apa dia? Kepimpinan ulama. 1982, kepimpinan ulama. Hasan Ali tertawan dengan perkataan kepimpinan ulama. Pasal dia sendiri bukan ulama. Dia nak didukung oleh ulama, mendukung ulama. Dia nak dipimpin oleh ulama. Dia nak dibimbing oleh ulama. Dia nak dinasihat oleh ulama. Dia nak dihala tujukan oleh ulama. Dia nak bersama ulama. Dia nak hidup dan mati bersama ulama. Pasal dalam Al-Quran disebutkan doa Nabi Yusuf alaihissalam. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf disebut doa Nabi Yusuf. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Hujungnya Nabi Yusuf mengatakan permintaan yang ketiga kepada Allah, bila aku wafat nanti, bila aku di padang mahsyar nanti, kata Nabi Yusuf, permintaan Nabi Yusuf, himpunkan aku dalam kehimpunan orang-orang saleh. Salah satu daripada orang saleh yang akan berhimpun dengan kita ialah ulama-ulama. Saya nak dihimpunkan dengan ulama. Sebab itu saya tidak pernah kondem ulama dalam PAS. Saya tak pernah kondem Nek Aziz Nikmat Mursyidul Ampah, tak pernah. Saya tak pernah kondem Ustaz Hadi, tak pernah. Walaupun Mursyidul Am mengatakan, bagi saya, dia kata, Hasan Ali tidak pernah wujud di dunia ini. Apa artinya? Saya tak komen pun. Pasal dia itu ulama, saya hormati dia. Tapi kalau kepala ketapi buat lagu tu, tak tahulah saudara lagu mana saya punya komen tentang itu. Bayang. Tapi yang saya komen habis-habis dalam PAS, wahai saudara-saudara PAS saya. Tuan-tuan, malam ni kehadiran antara yang paling besar yang pernah saya dapati. Kehadiran di sebelah Kedah, di sebelah Perlis dan juga di sebelah Pulau Pinang ini. Tapi tuan-tuan tidak dapat mengatasi lagi kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di Batu Gajah. Batu Gajah Negeri Perak. Kehadiran malam itu 15,000 orang. Saya ingat 15,000 itu satu rekod yang tidak akan pecah-pecah. Seminggu selepas itu kami berada di Kota Baru, Kelantan, di satu tempat namanya Wakaf Cik Ye, di Taman Guru, di Pintu Geng. Itu semua nama tempat. Tuan-tuan, kehadiran pecah rekod 15,000. Di Kota Baru 20,000 orang. Tapi ini hebatlah tuan-tuan, betul-betul hebatlah. Betul-betul hebat. Tuan-tuan, perempuan boleh duduk ni atas lantai ni. Perempuan boleh duduk ni atas. Ini apa ni? Simen ke apa ni?
Atas apa? Atas tah. Tuan-tuan boleh duduk atas tah. Tuan-tuan boleh nampak tak bergerak. Tak bergerak daripada tadi. Setengahnya dilaporkan kepada saya, tuan-tuan datang jam 8.30. Lah ni sudah pukul 10.30 lebih. Nak kencing, tahan kencing. Ini menggambarkan satu komitmen yang sangat hebat. Dan komitmen yang sedemikian bukan hanya komitmen untuk mendengar ceramah, bukan. Komitmen yang sedemikian mesti diterjemahkan waktu berada di peti undi. Boleh kita boleh? Boleh tak boleh? Jangan undi DAP. Jangan. Tobat lehum. Jangan undi PKR. Jangan. Pasal apa jangan? Esok mai permatang pasiak. Kita akan bagi jawapan yang solid. Setidak-tidaknya saya akan bagikan 7 sebab solid kenapa jangan undi PKR. Esok, malam esok boleh? Boleh mai ke tak boleh mai? Saya nak tanya orang Sungai Stak besar. Boleh mai ke tak boleh mai? Tapi saya nak tanya satu tempat istimewa daripada Kampung Permatang Kelin. Tuan-tuan nak mai ke tidak esok di Permatang Pasiak? Allah. Ada seorang Kelin kat sana. Sini Kelin tak apa-apa, kita sebut Kelin itu tidak sensitif, tapi kalau belah-belah Selangor sebut Kelin tak tahulah kita. Sini tak apa. Sini tak apa kan? Kelin tak apa kan? Tak apa, no problem. Hak tu keturunan depa lah tu. Hak tu. Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian. Saya datang bersama dengan Ustaz Hafiz. Bersama dengan teman-teman daripada Kuala Lumpur. Mai sini, mai ke Sungai Aceh. Nak ambil gambar tuan-tuan. Nak tunjuk dengan satu Malaysia nanti. Tengok orang Sungai Aceh semangat berkobar-kobar. Hebat. Tapi dia undi DAP. Tuan-tuan, kami mai daripada Kuala Lumpur. Malam semalam kami berada di satu tempat namanya Sri Setia, Don Sri Setia. Flat 16 tingkat, flat. Bila kita cerita perkara ini kepada depa, baru depa datang, depa salam kita, depa dakap kita, depa cium kita. Saya sebut cium tu bukan nak minta saudara mai cium saya. Jangan. Isteri saya ada kat sini. Jangan. Tapi mereka datang nak tunjukkan satu penghormatan. Terima kasih. Pasal mengingatkan mereka atas 3 perkara. Apa dia? I am I itu apa? I itu apa? Saya nak tanya orang sebelah sini. Ini ashabul shimal sebelah sini ni. Ashabul yamin pun boleh. Okey. I itu apa? Islam. M itu apa? R itu apa? Raja. Islam, Melayu, Raja. Tuan-tuan, di akhir-akhir ini yang saya sedih. DAP memang dah tutup telinga, tutup mata, tutup hati daripada Islam. Tutup dah. Itu tak boleh buat apa dah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Itu tak boleh buat apa. Hati mereka sudah disil. Their hearts have been sealed by God. Sudah ditutup rapat.
Tetapi penutup rapat ini bukan hanya pada orang DAP, orang PKR. Yang sedihnya, parasit-parasit dalam PAS ini sudah mula mengalami penutupan rapat hati-hati mereka daripada Islam. Masya Allah. Bayang tuan-tuan, almarhum Datuk Fadil Noh. Siapa tak kenal Datuk Fadil Noh? Kenal ke tak kenal? Almarhum Datuk Fadil Noh, Presiden PAS. Saya, tuan-tuan, antara manusia yang paling saya hormat di permukaan bumi ini. Caranya, budi bahasanya, kekuatan akliyahnya. Dia ni, tuan-tuan, kalau bermesyuarat 4 jam, dia tak pernah catat, tuan-tuan. Tak pernah catat. Tak pernah catat. Tapi bila dia menggulung, tuan-tuan, dari 40-50 orang bercakap, dia boleh ingat orang ni sebut apa, orang ni sebut apa, orang ni buat poin apa, orang ni buat poin apa, siapa yang pagah poin dia, siapa yang betul, siapa yang tak betul. Dia boleh satu persatu. Allah berikan kehebatan kepada almarhum Datuk Fadil Noh yang sangat saya hormati sebagai Presiden PAS. Almarhum Datuk Fadil Noh meminta yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Harundin yang 4-5 hari yang lalu menjalani pembedahan buka dada kali yang kelima, operation makan masa 10 jam di San Francisco. Malaysia tak boleh buat. Yang boleh buat satu dunia ni, dengarnya Jerman pun tak boleh buat, Eropah tak boleh buat, yang boleh buat di Amerika, di San Francisco. Alhamdulillah, mesej yang saya dapat kemarin pagi, dia sudah bangun, dia sudah boleh bercakap, dia telefon anak-anak dia. Allah, tuan-tuan, 5 kali operation, heart operation. Umur melebihi 72, masuk 73 tahun. Kekuatan yang Allah beri kepada dia hebat. Kekuatan bagaimana? Pasal Profesor Datuk Harundin, satu-satunya, tuan-tuan, tiang seri dalam PAS. Satu-satunya tiang seri dalam PAS. Kalau tidak ada Profesor Datuk Harundin, PAS sudah ruyup dari segi perjuangan. Maka Datuk Fadil Noh meminta yang berbahagia Profesor Datuk Harundin, dengan bantuan beberapa orang ulama dalam PAS dan di luar PAS, melahirkan satu buku dokumen namanya Negara Islam. Dokumen Negara Islam. Saya terlibat dalam bidang editorialnya. Konten saya tak terlibat, saya bukan ulama. Saya terlibat dalam editorialnya. Maka kami lahirkan buku namanya Dokumen Negara Islam. Saudara-saudara, saya nak menyebutkan, itu berlaku zaman Datuk Fadil Noh, teman-teman PAS yang saya raikan pada malam ini. Itu berlaku zaman Datuk Fadil Noh. Waktu itu PAS ditakbir di peringkat jawatan kuasa pusatnya bilangan ulama 70%. Bilangan ulama dalam PAS 70%. Presiden ulama, timbalan presiden ulama, sebagian besarnya presiden ulama, ahli-ahli jawatan kuasa ulama, 70%. Mereka pertahankan habis-habisan perkataan negara Islam dan ciri-ciri negara Islam yang nak dilahirkan oleh generasi pengganti, termasuk saya dan teman-teman lain dalam PAS. Tetapi bila pilihan raya tahun 2004 berlaku, bila muktamar yang lepas berlaku, daripada 70% ulama, sekarang ini ulama hanya berada di sekitar 30%. 70% adalah parasit-parasit dalam PAS.
tinggal hanya 30%. Hancur lebok. Saudara-saudara, saya nak tanya teman-teman PAS. Masya Allah tuan-tuan ya, punya jauh kat sana tu tuan-tuan. Saya kata 200 meter sana tu masih ada orang PAS. Orang PAS, saya nampak orang PAS tu, orang PAS. Tinggal hanya ulama, tinggal 30%. Lagu mana nak bawa PAS untuk menegakkan Islam, negara Islam, hukum hudud? Dengan DAP siang malam pagi petang menentang, dengan PKR pun menentang. Saudara-saudara, apa dah jadi sekarang ini? Yang jadi sekarang ini tuan-tuan, nampaknya golongan-golongan parasit ini berhajat benar atas pujukan daripada kepala ketapi. Mereka nak bina gerabak, nak duk ikut kepala ketapi. Nak menuju ke mana? Nak menuju ke mana? Putrajaya. Demi ke Putrajaya, forget about Islam. Demi ke Putrajaya, forget about the Malays. Demi Putrajaya, forget about the institutions of rulers. Can you imagine? Can you ever imagine? Put your imagination together with me tonight. What going to happen to the next generation? Apa nak berlaku pada anak saya? Apa nak berlaku kepada cucu saya? Apa nak berlaku kepada cicit saya, piut saya, onang-onang saya, oneng-oneng saya? Lepas oneng-oneng apa? Kakak, lepas oneng-oneng apa? Tak tahu. Tak tahu apa? Monyet-monyet. Saudara, apa nak jadi? Apa nak jadi kepada tuan-tuan di kampung darat Jawa? Adakah kampung darat Jawa? Jawa. Tebuk Jawa, tak apalah apa Jawa pun. Tapi saya nak menyebut saudara, apa nak jadi? Apa nak jadi kalau PAS? Sebahagian daripada teman-teman PAS, saya minta maaf kepada yang hadir pada malam ini. Tuan-tuan setuju dengan saya kata? Tuan-tuan berasa iri pada EERY. Iri maknanya tuan-tuan rasa geli-geleman bila saya sebut Melayu. Betul tak betul? Orang PAS tak mau dengar Melayu ni, sebahagian kecil tak mau dengar Melayu. Orang PAS menganggap perkataan Melayu sebagai tabu. TABOO, tabu. Bukan TEBU, bukan. Itu bancu ayak, itu lain. Saudara, saya nak jemput tuan-tuan mengaji di mana pun, tolong baca sebuah buku yang sudah diterjemah kepada seluruh bahasa Eropah, Jerman, Inggeris, Spanyol, Portugal, tuan-tuan sebut apa bahasa dalam Eropah, dan telah diterjemah kepada hampir seluruh bahasa di Asia, dan sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, dan diterjemah oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dalam bahasa Melayu, dan diterjemah dalam bahasa Inggeris oleh Profesor Rosenthal. Nama buku itu Al-Muqaddimah karangan Ibn Khaldun. Bila sebut tentang Melayu ni, orang PAS kata asabiyah. Tuan-tuan, yang baca pun kata asabiyah, yang tak baca pun kata asabiyah. Yang berguru pun asabiyah, yang tak berguru pun asabiyah. Yang ulama pun kata asabiyah, yang tak ulama pun kata asabiyah. Tapi kalau tuan-tuan baca Al-Muqaddimah karangan Ibn Khaldun, asabiyah ada dua, dia kata. Satu asabiyah yang negatif, satu asabiyah yang positif. Apa yang positif? Nak bangun Melayu pasal dia patut tinggal dalam pendidikan. Saya Hasan Ali bersama dengan teman-teman semua nak bangunkan. Tak boleh kah?
Nak bangunkan masyarakat profesional orang Melayu yang tertinggal jauh. Salah ke? Nak bangunkan orang Melayu dari segi ekonominya yang kini hanya memiliki sekitar 18% dari kekayaan negara setelah 60 tahun dekat kita merdeka. Milikkan orang Melayu hanya 18% dari kekayaan negara. Tak perlu ke Hasan Ali meningkatkan menjadi 50%, kalau tidak pun 30%. Saudara, saya nak tanya orang PAS. Saya nak tanya orang PAS yang datang pada malam ini meraihkan kita. Saya raih mereka raihkan saya pada malam ini. Adakah itu menyongsang? Adakah itu menentang arus daripada pandangan Islam? Yang ketiga, institusi raja. Tadi kawan saya ada SMS saya pukul 9 tadi TV 1 ruangan bicara rakyat, cerita tentang raja dan rakyat, hubungan timbal balik raja rakyat. Salah seorang daripadanya yang menjadi ahli panel, kawan saya, seorang lawyer, memegang jawatan yang hebat di Attorney General. Tapi kita ada dekat sini, kita tak ada tengok. Saya bagi tahu teman-teman, tolong rakam, kata tolong rakam. Saya tidak ke rakaman itu. Saya nak bagi tahu, orang PAS pun tak suka raja-raja ni. PKR lagi tak suka. Kepala Ketapi pun ada rekod. Mereka kata kepala Ketapi pun tak suka. Kepala kapal terbang saya tak tahu. Jadi siapa yang nak bincang ini? Tuan-tuan ingat DAP nak bincang soal Islam? Tak. Kalau kita tak mau, PAS tak mau buat, PKR tak mau buat, Melayu dalam PKR tak mau buat, PAS tak mau buat, siapa nak buat? Tuan-tuan bagi tahu saya, siapa nak buat? Siapa nak buat tentang Islam? Serah kepada golongan-golongan parasit. Mereka tak mau cerita pasal Islam. Mereka nak cerita ke Putrajaya. Tuan-tuan ingat 4 hari yang lepas bila saya mengadakan press conference hari Isnin yang lalu, di rumah saya ada press conference mengenai video yang disebut oleh saudara pengerusi tadi. Masya Allah tuan-tuan, Pesuruhjaya PAS Selangor yang ambil alih tempat saya dalam 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, mengatakan tuan-tuan, hal murtad, hal kecil, hal murtad, hal kecil. Hal besarnya apa? Pengundi hantu. Tuan-tuan cuba tengok ya, macam mana kepala dia sudah diproses oleh kepala Ketapi, dah proses kepala dia. Kepala Ketapi dah proses kepala orang PAS, pimpinan PAS. Malu kita. Bayang tuan-tuan, orang PAS hilang jati diri, pimpinan PAS hilang jati diri. Siapa yang menghilangkan jati diri? Parasit-parasit yang menjadi sebenarnya tuan-tuan puan tali barut kepada kepala Ketapi ini. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, esok di Pematang Pasir, Syekh Ismail Mina dia akan naik kapal terbang mai sini tuan-tuan, pukul 10 penerbangannya esok. Saya akan bersama dengan dia di atas pentas esok di Pematang Pasir. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, kita ndak 5 kali ganda daripada malam ini. Kalau malam ini 4,000, kita ndak paling tidaknya 20,000 nanti di Pematang Pauh, di Pematang Pasir. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Saudara-saudara, tadi Ustaz Hafiz ada menyebut soal himpun. Himpun ialah perhimpunan sejuta umat yang dikelolakan oleh NGO untuk
menangani masalah murtad akidah. Kita dah lancak himpun di Aldi Shah Alam di peringkat nasional. Kita dah lancak himpun di Perak, di Kuala Kangsar. Kita dah lancak himpun di Negeri Sembilan, di Paroi, Stadium Paroi. Kita dah lancak himpun di Kuala Terengganu, di Stadium Tertutup Kuala Terengganu. 6,000 orang di Stadium Tertutup Kuala Terengganu. Kita nak lancak di Pulau Pinang ini. Saudara-saudara, himpun ini cerita daripada awal hingga akhir, setidak-tidaknya ada 4 orang penceramah. 4 orang penceramah yang sudah terlibat tentang akidah, tentang proses kristenisasi, tentang proses mengkristiankan orang-orang Islam. Mereka bercakap dengan pengalaman, mereka berbicara dengan pengalaman, mereka berceramah dengan pengalaman. Tuan saudara, untuk pengetahuan tuan-tuan, salah satu sebab saya dipecat kerana saya terlibat bersama-sama dalam himpun. Pimpinan PAS tak benarkan saya pi. Pimpinan PAS kata himpun ini adalah agenda UMNO. Sejak dilancakkan hingga sekarang ni tak ada orang UMNO yang terlibat. Tak ada orang UMNO yang naik pentas. Tak ada orang UMNO yang beri bantuan apa-apa pun. Tak ada. Hanya barangkali bantuan moral. Kerana isi himpun ini agaknya bersesuaian selari dengan perjuangan-perjuangan teman-teman. Saudara-saudara, PAS tak bagi saya pi. Saya pi juga. PAS tiap-tiap kali kita melancakkan himpun di Kedah, di Perak, di Negeri Sembilan, di Terengganu. Kita nak melancak di Pahang. 2 minggu lagi di Johor. 1 hari bulan, 2 hari bulan rasanya. Bulan Mei kita akan lancakkan di Johor. Saudara-saudara, PAS tak bagi orang PAS hadir. PAS tak bagi pimpinan PAS hadir. PAS tak bagi pendukung-pendukung PAS hadir. Kita buat tuan-tuan di Pulau Pinang ini 5,000, 4,000 orang tuan-tuan. 4,000 orang di kepala batas. Bayang tuan-tuan dan perempuan. Perhimpunan yang hanya cerita tentang akidah. PAS tidak membenarkan ahlinya hadir. PAS tidak membenarkan pendukungnya hadir. PAS tidak membenarkan pemimpinnya hadir. PAS tidak membenarkan orang macam Hasan Ali hadir. Saya terus hadir. Pasal itu juga menjadi salah satu sebab Hasan Ali dipecat. Lagu mana tuan-tuan? Kalau PAS dah tak mau hadir majlis mengenai akidah, kalau PAS tidak menjadi batang tubuh utama mempertahankan akidah, kalau PAS tidak menjadikan tiang seri yang pertama mempertahankan akidah, tanya tuan-tuan, tanya saya, parti mana lagi? Parti mana lagi? Wahai teman-teman PAS. Oh, tuan-tuan, sampai sana tuan-tuan. Pusing keliling tuan-tuan, pusing keliling. Dahsyat orang Sungai Aceh. Betul-betul tuan-tuan. Tuan-tuan punya semangat keacehan itu masih ada lagi. Tapi orang Aceh di Sumatera tak undi di AP tuan-tuan. Orang Aceh di Sumatera tak undi PKR. Orang Aceh di Sumatera undi parti Islam yang benar-benar menobatkan Islam di Aceh. Hingga dikatakan Aceh termasuk Brunei sekarang ni. 2 negara ini adalah 2 negara yang mempraktik Islam di dunia sebelah sini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengingatkan supaya tuan-tuan di teman-teman di kawasan sini, pertama sekali, PRU ke-13 begitu hampir. Kami bekerja namanya T-85. T-85 maknanya kita punya kerja kita tinggal 85 hari menghadapi D-Day, the D-Day, pilihan raya umum yang ke-13. Saya harap
untuk pilihan raya umum ke-13, terutamanya orang Pulau Pinang. Mari kita selamatkan ketiga-tiga ini di Pulau Pinang. Mungkin nombor 3 tidak ada, tapi nombor 3 itu diselias terus oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Orang Pulau Pinang, bangunlah. Orang Pulau Pinang, bergeraklah. Orang Pulau Pinang, sedaklah. Orang Pulau Pinang, bangkitlah. Orang Pulau Pinang, berubahlah. Saudara reda ke tengok lagu mana sekarang yang berlaku di Pulau Pinang dan mungkin akan kekal lagi sampai puluhan ratusan tahun yang akan datang? Saudara, macam mana saudara fikir? Saudara tengok macam mana ceritanya. Saya bukan orang Pulau Pinang. Macam mana cerita Bagan Mutiara? Macam mana tentang tanah-tanah Rizab Melayu? Teman saya sebagai bekas timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang ada di sini. Bayang tuan-tuan, di mana hak Islam, di mana hak Melayu, di mana hak raja-raja di bumi ini, di bumi Pulau Pinang ini. Pulau Pinang seperti juga Melaka, seperti juga Negeri Sembilan, seperti juga Selangor, seperti juga Pahang, warisan pribumi. Tolonglah tuan-tuan, saya bukan orang Pulau Pinang, but I got a big heavy sentiment on Pulau Pinang. Saya tidak pernah dilahirkan di Pulau Pinang, tapi saya ada sentimental attachment kepada teman-teman di Pulau Pinang. Saya tidak pernah dibesarkan di Pulau Pinang, tapi I got all my sympathy kepada penonton yang berada di Pulau Pinang. Tapi kalau Hasan Ali tidak dibesar, tidak dilahir di Pulau Pinang, tidak bersekolah di Pulau Pinang, tidak besar di Pulau Pinang, tidak kahwin di Pulau Pinang, tak beranak di Pulau Pinang, tak tua di Pulau Pinang, tak sakit di Pulau Pinang, mungkin besarnya tak mati di Pulau Pinang. Kalau saya, I got my concern, I got my own plan of action. Apa nak jadi kepada teman-teman di Sungai Aceh dan teman-teman yang lain, sama ada di pulau, sama ada di Bagan ataupun di mainland ini? Tolong tuan-tuan, tolong. Anak kita sedang mengalami proses psikologi. Saudara-saudara, reverse psychology. Bayang anak-anak kita berjiwa hamba, tuan-tuan. Bayang anak tuan-tuan berjiwa hamba. Toleh kanan bukan orang dia, toleh kiri bukan orang dia, toleh atas bukan orang dia, toleh belakang bukan orang dia. Anak kita lama kelamaan tuan-tuan mengalami satu proses psikologi namanya berjiwa hamba, akan develop satu kompleks namanya inferiority complex, continuing inferiority complex. Tolonglah tuan-tuan, minta tolong sangat-sangat. Dan perubahan ini mesti dilakukan bila PRU ke-13. Apa nak buat? Simple. Kalau pilihan raya ada lagi 90 hari, tuan-tuan kempen satu orang untuk minta 10 orang lagi untuk tidak menyokong DAP, PKR dan parasit dalam PAS. Tuan-tuan, dengan berapa orang lagi? Tak ni tuan-tuan, dengan berapa orang lagi? 10. 90 hari nak dapat 10 orang. Metua kita, pok metua kita, ipak kita, jiran tetangga kita, sahabat seroti canai dengan kita, sahabat semi siam dengan kita, sahabat setom yam dengan kita. Tak boleh ke sahabat dengan ikan sembilang dengan kita? Tadi saya makan ikan sembilang, tapi minggu lepas tuan-tuan, kita makan ikan sembilang, kita duduk di hotel. Saat kita duduk di hotel, bukan tidur pun, orang yang menganjurkan tu order ikan sembilang daripada gerai di Batu Lima.
Masya Allah tuan-tuan, sampai menjilat siku tuan-tuan, menjilat siku. Hebatlah tuan-tuan. Tadi pun sedap. Tapi yang itu tuan-tuan, saya tak tahu mereka pakai rempah jenis apa pun saya tak tahu. Betul tuan-tuan, punyalah sedap, punya sedap. Saya berasa saya nak minta bawa balik sikit, nak tapau sikit, tapi sampai ke habis tak mampu nak abak tuan-tuan, tak mampu nak abak. Tengah jalan menyesal tuan-tuan, menyesal tak abak. Tak gamak. Lempah gilin. Toke rempah tu ada di sini. Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian. Sekali lagi saya nak menyeru pada teman-teman di Pulau Pinang. Ni. Kes isu cukup banyak isu. Allah, tuan-tuan tengok ya. Sekali-sekali saya Pulau Pinang tengok tuan-tuan dekat coastline tu. Bangunan naik 20 tingkat, 30 tingkat, 40 tingkat. Satu-satu yang menghadap laut tu 1 million. 1 million ringgit atau setengah million. Siapa nak beli? Orang kampung Sungai Bakau nak beli? Alah. Orang kampung Sungai Ayak Hitam nak beli? Tak. Ayak pun hitam. Orang kampung Sungai Tongkang nak beli? Dah. Sempang Tiga. Orang kampung Sungai Sempang Tiga nak beli? Yang ni udang tu Sempang apa? Sempang Dua. Sungai Dua. Itu Sungai Dua. Ustaz Hafiz sambut angguk-angguk aja, bukan nak bawa kita pergi makan malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian, apa saya nak menyuruhkan pada teman-teman Pulau Pinang ni? Tolong demi Allah dan Rasulnya, demi Islam, demi Melayu, demi institusi raja. Saya nak sebut sikit institusi raja, saya lupa nak sebut. Tuan-tuan, rancangan DAP, PKR dan PAS untuk ke Putrajaya. Bila sampai ke Putrajaya, antara perkara yang mereka akan buat, yang banyak dalam literature, yang banyak dalam dokumen, yang banyak dibincang, yang saya pun diberitahu perbincangan itu oleh teman-teman universiti, oleh pakar-pakar pengkaji sosial, oleh pakar-pakar pengkaji peraturan undang-undang. Mereka nak ubah sistem pemerintahan negara daripada sistem demokrasi kepada republik. Bila republik, tak ada Islam dah. Bila republik, tak ada artikel 153 dah. Bila republik, tak ada lagi keistimewaan, kehebatan, kedaulatan yang namanya institusi raja-raja. Bila republik, maka akan robohlah benteng mempertahankan Melayu, termaktub dalam perlembagaan, namanya artikel 153 perlembagaan. Apa dia artikel 153 perlembagaan, tuan-tuan, perempuan? Apa dia? Apa dia? Teman-teman dari Taman Cendrawasih Indah. Di mana Cendrawasih Indah? Belah belakang sana. Belakang, sana. Sana mana? Sini. Lagu nak tembak betul cantik. Oh, sebelum masuk Jawi. Oh, depan belum masuk Jawi lagi. Saudara, apa dia artikel 153 perlembagaan? Hak istimewa orang-orang Melayu. When Malaysia is turned to be turned into republic, no more special rights to the Malays.
Tak ada lagi scholarship untuk anak Melayu. Tak lagi usahawan untuk anak Melayu. Tak ada lagi bantuan untuk usahawan Melayu. Tak ada lagi bantuan kepada petani nelayan. Tak ada lagi bantuan kepada pemandu teksi. Tak lagi bantuan kepada anak yatim. Tak ada lagi bantuan kepada sekolah agama. Tak ada lagi bantuan kepada ma'had tahfiz. Tak ada lagi bantuan kepada universiti Islam. Masya Allah, tuan-tuan. Bayang, tuan-tuan dan perempuan. Saya nak bagi tahu teman-teman PAS, teman-teman PKR yang hadir pada malam ini. Saudara-saudara, yang pertama, tuan-tuan catat satu persatu ceramah saya. Yang mana hak tak betul. Bagi tahu saya. Mana hak tak betul. Malam semalam tuan-tuan kita bersyarah di Seri Setia, dia berkata Hasan bohong, Hasan bohong, Hasan bohong. Sampai orang ligan dia, tuan-tuan, tak cukup kereta. Isteri dia bawa kereta, dia terjun masuk kereta, tuan-tuan dan puan. Hasan bohong, Hasan bohong. Hak mana saya bohong? Tuan-tuan sebut. Hak mana? Yang mana saya bohong? Orang kampung Sungai Labu. Yang mana saya bohong? Labu mana yang tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian. Sebab itu wajib. Saya dah tanya ulama-ulama, apa hukumnya? Wajib mempertahankan Islam at whatever cost. Wajib tuan-tuan memilih pemimpin-pemimpin yang akan mempertahankan, menyokong, yang akan menyanjung, yang akan menjunjung Islam, Melayu dan institusi raja. Wajib. Saudara-saudara, yang kedua saya nak berpesan kepada saudara. Ingat tadi yang pertama kan? Hujung-hujung tadi yang pertama kan? Amboi. Dia paduk kipah je, dapat kipah. Hang sebutlah berapa pun. Tuan-tuan, yang kedua, saya sebutkan tadi teori ganda 10. Malam ini sebelum balik, tuan-tuan akan sampai rumah masing-masing sekitar dalam pukul 12.30 malam ni. Sebelum lelap mata, bincang dengan isteri, bincang dengan suami. Lagu mana di peringkat keluarga nak mempraktik gandaan 10? Satu orang bawa 10 orang undi, bukan undi PAS. Parasit tu. PAS yang tidak diundi ialah parasit, parasit. Siapa dia parasit? Pertama, parasit tak mau negara Islam dalam PAS. Itu parasit. Siapa parasit? Mengiru, membuta tuli, mengagungkan berbuta tuli, mau hidup, mau ikut kehendak secara berbuta tuli, kepala ke tapi itu parasit. Membabi buta. Nah, tak. Tapi babi pun dah banyak celek lah ni. Nombor 3. Nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan, mereka tak kisah asal nama Putrajaya, akidah pun jangan duk cerita lah akidah. Tak penting. Yang penting pengundian tu. Itu parasit. Apalagi yang keempat, parasit. Jangan kamu jangan cerita mula Islam ni tumpuan kita Putrajaya. Ketua Penerangan PAS Pusat, seorang ustaz, mai jumpa saya orang PAS. Saya nak cerita sikit tentang orang PAS ni. Ketua Penerangan PAS Pusat, seorang ustaz daripada Pahang, jumpa saya. Dr. Hasan, dia kata, saya hormati Dr. Hasan nak cerita tentang Islam Melayu Raja ni. Dok Hasan cerita tentang Islam, tentang Melayu. Saya enggak, saya bagus. Tapi dia kata, Taralah ni pasal kita nak pergi Putrajaya, Dr. Hasan kena cerita Putrajaya. Hentikan dulu cerita Islam, cerita Melayu, cerita Raja. Yang penting lah ni ialah Putrajaya. Itulah parasit. Itulah parasit. Saudara-saudara, apa lagi parasit? Parasit ini, tuan-tuan dan puan, mereka nak menakluki PAS. Mereka nak menakluki PAS. Sekarang dah 70% parasit, 30% ulama.
Mereka nak jadikan seluruh PAS ini seperti DAP, seperti PKR, supaya mudah rancangan mereka ke Putrajaya. Itu parasit. Tuan-tuan dan puan-puan, orang ni jangan dipilih, jangan diundi, jangan dipangkak. Sebab itu saya harap akhirnya yang ketiga, saudara, di mana-mana pun di Malaysia, dalam dunia, di peringkat kita, di peringkat tuan-tuan, banyak masalah dalaman. Dia runtun dia nak penjatuh dia nak penaik dia. Banyak ketam cukup banyak. Bukan ketam nak pimpin kita sama-sama naik, tapi petang-petang ketam-ketam, jenis ketam-ketam yang tak mau tengok orang naik dia duk runtun. Saudara, hampir semua tempat ada fenomena ini. Saya harap demi Allah dan Rasulnya, demi Melayu, demi matlamat kita untuk mendaulatkan raja-raja, institusi raja. Saudara, tolonglah saudara, tolong. Siapapun yang ditabalkan, insya-Allah dengan izin Allah, bahwa mereka akan diberikan kepercayaan untuk membawa ketiga-tiga perkara ini sebagai bahan landasan kepada perjuangan mereka. Saya tak berasa apa, tuan-tuan dan puan, ya. Saya dipecat daripada PAS. Tuan-tuan bayangkan, dipecat daripada PAS, parti yang saya pimpin bersama-sama dalam 15 tahun, pecat. Tapi karena saya rasa perjuangan saya lebih murni daripada dalam PAS, sebagai ahli PAS, saya terus bekerja, terus bercakap, terus bertindak, terus memotivasi, terus menggalakkan. Kerana ini adalah fardu ain bagi saya, fardu ain dan fardu kifayah bagi umat. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ya. Saya ingat, insya-Allah, mudah-mudahan saudara dalam suasana yang baik, dalam cuaca yang paling mengizinkan ini, saya harap tuan-tuan bersama dengan saya. Mari kita, tuan-tuan, bersama-sama. Mari kita bersama-sama. Kita nak tinggalkan tempat ini. Kita nak tinggalkan tempat ini, tuan-tuan, tempat ini. Jangan balik dulu, tuan-tuan. Nak tinggalkan tempat ini. Kita nakkan tinggalkan satu sejarah tercatat daripada tempat ini. Sejarah memulakan satu gerakan baru. Sejarah memulakan satu islah, satu gerakan, satu model baru untuk kita mewarnakan semula politik dan perkembangan di Pulau Pinang ini, insya-Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang terbuka, dengan niat yang ikhlas, dengan hati yang sedang merindui sesuatu yang akan dibangunkan berdasarkan Islam, Pulau Pinang yang boleh dibangun atas dasar Islam, Melayu dan Raja. Insya-Allah, mari kita sama-sama, tuan-tuan dan puan, untuk kita meneroka jalan-jalan ini, mengingatkan teman kita antara satu dengan lain bahawa inilah perjuangan suci. Inilah sebenarnya jihad yang nak dilakukan. Jihad ekonomi, jihad politik, jihad pentadbiran, jihad pemikiran, jihad tindakan, jihad jati diri yang mesti dilakukan oleh semua yang hadir dan yang tidak hadir pada malam ini. Tuan-tuan dan puan, di sini, di sebelah kiri saya ni, saya hendak semuanya menjadi ahli jati. Jati, tuan-tuan, NGO yang ditubuhkan. Jati ini non-political. Kita hendak dalam masa beberapa bulan ni ada 500,000 orang menjadi ahli jati. Cukup 500,000 orang, saya akan berjumpa dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri. Di belakang saya ada 500,000 orang. Salah satu tuntutan daripada memorandum kita ialah nak menjadikan pelajaran pengajian Islam, pelajaran pengetahuan Islam di peringkat UPSR, PMR, SPM. Kita hendak macam matematik, macam bahasa Inggeris, macam sains dijadikan mata pelajaran wajib. Kalau dia gagal, UPSR dia tak dapat sijil. Gagal pengajian Islam, PMR tak dapat sijil. Gagal pengetahuan Islam, SPM dia tak dapat sijil. Datuk Seri, di belakang saya ada 500,000 orang. Saudara, siapa nak buat ni, saudara? Kita nak buat. Kita nak buat, saudara, dan saya ditemin sebelum saya mati. Saya ditemin sebelum saya mati. InsyaAllah saya dah bagi tahu isteri saya dan anak-anak saya, inilah perjuangan saya, dan saya redha dimatikan oleh Allah di atas perjuangan ini.
Inilah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi di sini jadi ahli jati. Tolong tuan-tuan, jadi ahli jati. Ahli jati ini dimulai daripada anak akil baligh umur 14 tahun sampailah tidak ada had umur untuk menjadi ahli jati. Nombor 2. Nombor 2 tuan-tuan dan puan, tadi kita melaksanakan dapatkan dapatkan kursi 2. Kotak 2 depan ni. Mana kotak? Kursi dan kotak letak. Dapatkan kursi kotak. Tolong. Kotak 2 kotak, mana kotak kita? Letak. Lagi satu. Tuan-tuan dan puan, ini gunanya untuk sumbangan unit selamatkan akidah. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu dalam video yang saya tayangkan 3 hari yang lepas, orang yang dalam video itu baru dirakam sekitar dalam 2 minggu yang lalu, bukan tahun 2002 sebagaimana dikatakan oleh Ketua Penerangan PAS. 2 minggu yang lalu video itu dirakamkan. Tuan-tuan nak tahu, begitu banyak kumpulan-kumpulan yang mengkristiankan, kumpulan cukup banyak, kumpulan yang dihadirkan, yang diceburi oleh orang yang dulu Kristian, masuk Kristian, sudah dibaptize. Dia kata di bawah dia saja ada 300-400 orang Melayu yang masuk Kristian. Satu kumpulan, mereka ada puluhan kumpulan yang lain. Bayang tuan-tuan, saya nak menyelamatkan mereka, Ustaz Hafiz nak menyelamatkan mereka, gerakan kita nak menyelamatkan mereka. Wajib tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan gugurkan sedikit dalam tabung ini. Satu aja tak cukup, mana ada lagi? Lagi ramai orang ni, kita lagi kat belakang semuanya. Satu tak cukup. Bentang kain, bentang apa semua boleh bentang. Bentang kat sini kain ni, kita hendakkan sebanyak-banyaknya tuan-tuan dan puan. Saya hendak tuan-tuan dan puan menjadi saksi. Sedikit tuan-tuan bagikan, jadi saksi di hadapan Allah. Tuan-tuan tak bergerak di rumah, tuan-tuan tak bergerak daripada kampung, tapi tuan-tuan ada sedikit penyertaan tuan-tuan untuk bersama-sama mengelakkan umat Islam daripada tercemar akidahnya, insya-Allah. Di sini juga tuan-tuan dan puan, kita ada merchandise. Tuan-tuan dapatkan t-shirt, ada 5 jenis t-shirt. Yang pertama, t-shirt untuk anak-anak muda dan orang dewasa dan orang tua, namanya The Third Force. Tuan-tuan akan tengok The Third Force nanti akan muncul di bumi Malaysia ini. The Third Force. Nombor 2, t-shirt jati. Pakailah anak-anak. Tuan-tuan, lepas tu kita ada button badge. Tuan-tuan sematkan dekat baju anak-anak sekolah. Button badge jati, button badge Third Force, biar anak-anak ni rasa bangga dengan Islam, Melayu dan raja. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah itu bukan politik. Cikgu-cikgu tak boleh gugurkan button badge itu. Bukan button badge politik, tapi button badge perjuangan. Nak tanamkan kepada hati sanubari anak-anak ini, apa yang nak ditanamkan? Islam, Melayu dan raja, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan akan dapatkan. Begitu juga stickers untuk kereta dan stickers untuk motosikal. Stickers untuk kereta dan stickers untuk motosikal. Apa lagi yang ada? Dan juga tuan-tuan dan puan, nanti saya akan berzikir dan berdoa, namanya zikir munajat. Tuan-tuan boleh dapatkan zikir munajat di sini. Mainkan di kereta, mainkan di dapur, mainkan di bilik. Pasal kita hendakkan satu semangat mengagungkan Islam untuk anak-anak kita bersama-sama berjuang bersama ibu dan ayahnya, adik abang dan kakaknya, bersama ahli keluarga terdekatnya bagi mengagungkan Islam dengan zikir-zikir yang mengingatkan kita kepada Allah dan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya zikir munajat. Begitu juga tuan-tuan dan puan, saya telah menghasilkan ratusan bahkan ribuan keset-keset yang sekarang ini sudah ada dalam bentuk DVD tentang keluarga bahagia, tentang smart learning. Ada keset, ada tape DVD smart learning. Saya dah tulis 17 buku tentang smart learning, tuan-tuan. Macam mana nak skor 5A UPSR, 8A untuk PMR, 10A1 untuk SPM. Saya dah berikan, tuan-tuan, dia punya madah dia. Saya dah berikan cara-cara dia. Saya dah bagikan prinsip-prinsip dia. Saya bagikan metodologi yang sangat praktikal untuk anak-anak kita boleh gunakan di sini, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dapatkan, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan akan menerima. Teman-teman saya akan duduk di sini sampai setengah jam, mereka akan duduk di sini atau lebih bagi mengalung-alungkan kedatangan tuan-tuan untuk mendapatkan bahan-bahan dan juga mendaftar menjadi ahli-ahli jati. Sekarang ni saya minta tuan-tuan, mari kita bersama-sama. Kita nak berselawat. Lepas tu kita nak zikir munajat sekitar dalam 2-3 minit, tuan-tuan dan puan, untuk kita tinggalkan satu message kepada pertemuan kita pada malam ini. Kita mengagungkan Islam, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjunjung kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan umat Islam di kawasan ini, di Sungai Aceh dan kawasan keliling akan hidup dan mati bersama Islam, bersama perjuangan Islam. Sila bangun, tuan-tuan dan puan, sila bangun. Kuat-kuat, tuan-tuan, tuan-tuan ikut saya, kuat-kuat.
sekuat-kuatnya. Derah tuan-tuan, beliau sebut derah. Tuan-tuan dapat dia punya melodi nanti, tuan-tuan sebut sederah-derahnya tuan-tuan empat. InsyaAllah, sekuat-kuatnya. Kuat-kuat tuan-tuan empat. Kita mula sekarang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله لا إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله كلهم أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berketika perhimpunan kami pada malam ini. Kami datang dengan istri tercinta dan suami tersayang. Kami bawa anak-anak remaja kami yang kami sayang, cinta dan cinta kepada mereka. Bukalah hati mereka kepada iman, wahai Allah. Bukalah hati mereka kepada Islam, wahai Allah. Bukalah hati mereka kepada kebesaran-Mu dan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masukkanlah Islam dalam jiwa anak-anak kami. Masukkanlah Islam dalam jiwa istri kami dan suami kami. Masukkanlah Islam dalam jiwa ayah dan ibu kami. Masukkanlah Islam dalam jiwa anak-anak kami, babang kakak dan adik kami, makcik-makcik dan pakcik-pakcik kami. Masukkanlah Islam dalam jiwa teman-teman kami, rakan sejawat kami dan jiran tetangga kami. Masukkan semangat Islam dalam setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau hidupkan kami sebagai muslim, matikanlah kami sebagai muslim. Engkau hidupkan kami sebagai orang yang beriman, matikanlah kami sebagai orang yang beriman. Engkau hidupkan kami sebagai orang yang bertakwa, matikanlah kami sebagai orang yang bertakwa. Engkau hidupkan kami sebagai orang yang diberikan ihsan, matikanlah kami dengan ihsan, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah kekuatan kepada kami untuk membawa Islam ini, wahai Allah. Engkau telah sebut dalam kitab suci-Mu Al-Quran, Engkau telah memuliakan kami dengan agama ini, untuk kami menjunjung agama ini, wahai Allah. Allah mengatakan, kalau kamu tidak mampu melakukannya, aku akan nyahkan kamu, dan kamu akan lantik, dan aku akan nobatkan kaum-kaum lain menggantikan kamu. Jangan, wahai Allah, jangan, wahai Allah. Pilihlah kami dan istri kami, pilihlah anak laki-laki kami dan anak perempuan kami, untuk meneruskan perjuangan para nabi dan para rasul, khususnya perjuangan khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maafkanlah dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang terlalu banyak, wahai Allah. Malam ini malam ilmu, malam pengampunan. Engkau jadikan majlis ini majlis pengampunan, wahai Allah. Ya Allah, catatkanlah pengampunan, wahai Allah. Engkau datangkan malaikat untuk mencatatkan pengampunan ini, wahai Allah. Kau datangkan malaikat untuk mencatatkan pengampunan ini, wahai Allah. Dosa kami yang terlalu banyak, dosa istri kami yang terlalu banyak, dosa anak-anak kami yang terlalu banyak, dosa ibu dan ayah kami yang terlalu banyak. Ya Allah, kami serahkan yang terbaik kepada Engkau. Berikanlah yang terbaik kepada kami. Ya Allah, bukakanlah hati kami kepada kebaikan, wahai Allah. Bukakanlah hati kami kepada hidayah, wahai Allah. Bukakanlah hati kami kepada kebenaran, wahai Allah. Kami memikul satu tanggungjawab yang besar untuk menegakkan satu daulah, wahai Allah, untuk menegakkan satu masyarakat yang sendinya adalah Islam, yang sendinya adalah memertabatkan kaum kami, dan sendinya memertabatkan institusi raja yang menjadi payung kepada umat-umat dan payung kepada Islam, wahai Allah. Ya Allah, Kau redhakanlah apa yang kami lakukan ini, wahai Allah, supaya jangan ada riak dan sombong di kalangan kami. Kami dengan datang hati yang putih bersih untuk Engkau, untuk Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan kalau kami datang ini kerana ada kami satu-satu hidden agenda yang lain, wahai Allah. Engkau ampunkanlah kami, wahai Allah. Engkau ampunkanlah kami, wahai Allah.
Selamatkan kaum keluarga kami, selamatkan istri dan suami kami. Ya Allah, satukan hati-hati kami dalam sekeluarga kami. Limpahkan kasih sayang dan keberkatan dalam hidup ini, ya Allah. Kami sayang istri kami dan kami sayang suami kami. Kami sayang anak laki-laki kami, kami sayang anak perempuan kami. Hidupkan kami dengan kasih sayang, hidupkan kami dengan kebesaran Kau, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Kau putuskan kasih sayang ini, ya Allah. Jangan Kau putuskan kasih sayang ini, ya Allah. Jangan Kau putuskan kasih sayang ini, ya Allah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, tolong besok malam tuan-tuan, malam besok malam di Permatang Pasir